اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 56. Kita baca semula di baris yang keempat daripada bawah. Surat 56 baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka sayugia sepatutnya bagi yang berakal, berakal yang salim, berakal yang sempurna, yang sejahtera, bahawa adalah ujub yang berakal tadi selama-lama dengan kurnia, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mengurniakan oleh Allah baginya, bagi yang berakal, akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia Allah baginya, bagi yang berakal, kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar, dan menegah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menegah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengurniakan akan setengah manusia, menegah daripada ilmu dan akal dan pertunjuk, semata-mata keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan pembicaraan berkaitan dengan macam mana untuk mengatasi sifat kecelaan, iaitu ujub. Ujub ni diterjemah dengan perasan. Ujub ni berasa lebih diri, anggap diri lebih, anggap diri tinggi, anggap diri hebat. Itu ujub. Yang mana ujub adalah sifat kecelaan, sifat hati yang dicela pada syarak, sifat hati yang diharamkan pada syarak. Bukan setakat ujub sifat hati yang dicela, yang diharamkan pada syarak, bahkan sifat ujub ini akan membatalkan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Ujub ini anggap diri lebih, diri hebat, diri tinggi, serta lupa hak lebih, hak hebat, hak tinggi itu kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya hati beranggapan ada kelebihan, ada satu-satu perkara pada diri itu dianggapkan sebagai lebih, dianggapkan sebagai tinggi, tetapi tidak lupa apa yang perkara yang dianggap lebih itu datang daripada Allah, itu tidak panggil ujub. Kita anggap apa yang ada pada diri kita tu
lebih tinggi, hebat, tetapi tidak lupa ianya datang daripada Allah, maka tidak dipanggilkan ujub. Ujub ini dia bilang diri lebih, bilang diri itu hebat, serta lupa apa yang dianggap lebih, apa yang dianggap lebat dan hebat tu datang daripada Allah, baru dipanggil ujub. Kalau semata-mata setakat hanya bilang lebih hebat, tetapi tidak lupa itu semua datang daripada Allah, dia tidak panggil ujub. Kemudian ujub ini hanya membilang lebih hebat seorang diri, lebih hebat daripada orang lain, naik setangga lagi, itu dipanggil takabur. Itu dipanggil takabur. Ujub ini bilang diri lebih, bilang diri hebat, setakat diri, tak banding dengan siapa-siapa, tak lakoh siapa-siapa. Tapi kalau anggap diri lebih daripada orang lain, hebat daripada orang lain, itu dia panggil takabur. Itu dosa besar. Takabur kita maklum sifat iblis, sifat Azazil, yang mana iblis Azazil ni sombong. Satu kali sahaja diperintah sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, iblis Azazil yang sombong ini enggan. Tapi kita anak cucu Nabi Adam AS ini sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap rakaat 2 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan sesekali sujud kepada Allah serta bawa sifat Azazil, sifat iblis yang enggan sujud walaupun hanya sekali. Kita sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat sembahyang, iblis akan menangis. Sebab apa? Sebab sombongnya iblis 1 kali sahaja sujud. Itu pun khilaf ulama. Sujud macam mana kau cara sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, yang sama diperintahkan kepada Azazil. Setengah mengatakan bukan sujud macam sujud semayang kita, sujud tunduk hormat je. Ada setengah mengatakan sujud macam kita sujud dalam sembahyang lah, tapi hanya sekali. Tapi kita anak Adam ni tiap-tiap rakaat sujud 2 kali, iblis akan menangis. Mana pun ni anak Adam ni mana bertaat sungguh-sungguh kepada Allah, 2 kali tiap rakaat pun sujud. Tetapi kalau kita anak Adam sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, tetapi kita bawa ke dalam sembahyang kita sifat Azazil, sifat iblis, iblis bukan menangis, iblis akan ketawa, iblis akan tepuk tangan. Hebat anak Adam ni, sujud 2 kali. Tak apa. Sebab apa? Sujud kok zahir je, sujud 2 kali. Tapi kok dalam hati sifat dia, sifat iblis, sifat Azazil. Azazil akan ketawa. Kalau kita anak Adam yang sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, tetapi mengekali sifat takabur, sifat sombong. Jadi bicara sifat takabur, sifat sombong telah lepas bicara. Itu sifat kecelaan yang ke-8. Kita bicara sekarang sifat kecelaan yang ke-9. Ini antara ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kepada kita mempelajarinya dan membersihkan hati kita daripada sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang diharamkan pada agama. Ini ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita. Kemudian kita kenal dah takaburnya apa. Terdahulu bicara hasad. Hasadnya apa? Takaburnya apa? Ujubnya apa? Sifat kecelaan yang ke-10 dalam kitab Penawar bagi Hati ini, sifat riak. Riak tu apa? Ini semua sifat-sifat kecelaan, dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka.
Sifat-sifat kecelaan yang diharamkan, dosa besar yang mewajibkan neraka. Yang disebut oleh Imam dalam kitab Minhajul Abidin, terkadang seseorang meninggalkan perkara harus. Mana perkara harus? Perkara mubah. Apa dia? Tidur malam ditinggalkan untuk qiyamul lail. Tidur malam harus, kita sudah sembahyang isyak. Tinggal perkara harus, makan siang hari. Makan siang hari bukan bulan Ramadan ni, perkara harus, tapi ditinggalkan untuk berpuasa sunat, kata Imam Ghazali. Perkara harus tidur malam ditinggalkan, perkara harus makan siang hari ditinggalkan. Tiba-tiba mengekali sifat-sifat hati yang diharamkan pada syarak, yang mewajibkan neraka. Maka yang buat ibadah seumpama ni, Imam Ghazali kata, tiada sesuatu pun baginya bahkan kecelakaan. Perkara harus ditinggalkan, awak ibadah qiyamul lail. Perkara harus ditinggalkan, makan siang untuk puasa sunat. Tapi dalam hatinya macam mana? Hasadnya, takaburnya, ujubnya, riyaknya, dosa-dosa besar yang haram ijma' ulama. Ini hak berkaitan dengan bab persoalan hati. Hati tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita buat rupa ibadah, kita tak penting tilikan Allah, kita hanya penting tilikan manusia, okey je lah. Kita lakonkan rupa ibadah, kita lakonkan dengan ibadah-ibadah sunat, tapi tempat tilik Allah di hati kita tak peduli, sebab kita bukan kira kepada tilikan Allah, kita kira kepada tilikan manusia, biar manusia puji kita. Itu terpulanglah, itu lakonan. Tapi kita beribadah mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri akan Allah ni zahir dan batin. Nak mengabdi diri akan Allah zahir dan batin ni lah kembali kepada ilmu. Tanpa ilmu tidak ada pengabdian diri kepada Allah zahir, dan tidak ada pengabdian diri kepada Allah hak batin. Ini hak berkaitan dengan persoalan bab hati. Kemudian macam manakah untuk mengatasi sifat ujub? Untuk mengatasi sifat ujub. Jadi kelebihan-kelebihan yang ada pada diri seseorang, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri seseorang, ada yang tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha seseorang, semata-mata kurniaan Allah. Contoh kitabnya, cantik rupa, elok suara. Ini tidak ada ikhtiar, pilihan, dan tidak ada usaha daripada diri kita. Itu semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi orang yang cerdik. Cerdik pun sama, bukan pilihan kita, bukan usaha kita. Kita lahir di kalangan keluarga-keluarga yang mulia, keluarga-keluarga yang lebih. Itu pun bukan pilihan dan usaha kita. Bukan kita yang memilih dan berusaha untuk dilahirkan daripada keluarga-keluarga yang lebih, bukan. Itu semua semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan atas kita untuk ujub, untuk perasaan lebih, serta lupa itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pergi pula kepada kelebihan yang ada pada diri yang datang daripada ikhtiar dan usaha. Kelebihan yang ada pada diri seseorang yang datang daripada ikhtiar dan usaha. Didatangkan contoh berilmu, didatangkan contoh beribadah. Jadi berilmu adalah datang daripada pilihan dan usaha seseorang. Seseorang yang memilih dan seseorang yang usaha pada belajar. Kemudian beribadah. Beribadah pun sama,
seseorang yang memilih dan seseorang yang melakukan ibadah. Jadi kelebihan pada diri, berilmu satu kelebihan, beribadah satu kelebihan. Hak ni datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Tapi macam mana kita nak mengatasi ujub daripada kelebihan yang datang daripada ikhtiar dan usaha? Hak ni kita kena kembali kepada ilmu. Kita jangan lupa, walaupun berilmu kita, pilihan dan usaha kita, buat amal ibadah kita, pilihan dan usaha kita hanya disandarkan pilihan dan usaha kita pada zahir sahaja. Hakikinya kita memilih untuk belajar dan dapat ilmu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih dan berusaha untuk beramal ibadah pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu balik kepada akidah kita, balik kepada rukun iman yang keenam. Balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu kita memilih untuk belajar qada qadar Allah. Kita berusaha belajar qada qadar Allah. Pandailah kitanya, dan ni berilmulah kitanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi hakiki sebenar-benar sama sahaja antara kelebihan cantik rupa, kelebihan elok suara dengan kelebihan berilmu, dengan kelebihan beramal ibadah, hakikinya sama. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, cuma disandarkan berilmu, beramal kepada ikhtiar, pilihan, usaha, perbuatan hamba masing-masing hanya pada zahir sahaja. Hakikinya sama. Balik kepada rukun iman yang keenam, hakiki sebenar-benarnya sama. Kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Hati kita memilih untuk belajar, Allah yang buat. Kita pun gerak diam belajar, Allah yang buat. Berilmulah kitanya, Allah yang buat. Memilih hati kita untuk beribadah, Allah yang buat. Gerak diam kita untuk beribadah, Allah yang buat. Itu keesaan pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jangan sesekali mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita ni malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, antara kelebihannya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa, melainkan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang bermusuhan. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat keampunan Allah sama sekali. Kita jangan ingat malam Sya'ban, sembahyang itulah sebesar-besar keampunan daripada Allah. Sebab itu tiang agama, sembahyang itu sebesar-besar keampunan daripada Allah. InsyaAllah kita akan menempuhi bulan keampunan. Kita akan menempuhi bulan keampunan, bulan Ramadan, bulan keampunan. Tetapi orang yang mensyirikkan Allah sama sekali tidak akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah dengan makna menduakan Allah. Sembah Tuhan dua tiga, orang Islam tak ada. Mentauhidkan Allah pada zat itu pasti. Maknanya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak menyembah banyak Tuhan, Tuhan tu puak kafir tu. Itu orang Islam pasti mengesakan mentauhidkan Allah pada zat, mengesa mentauhidkan Allah pada sifat, mengesa mentauhidkan Allah pada perbuatan. Apa makna? Ini balik kepada rukun iman yang keenam. Kesemua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Berpegang di akidah
Ada perkara yang berlaku bukan datang dari perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri, itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bukan malam nisfu Syaban, bahkan sembah 5 waktu sekalipun, sembahyang Jumaat sekalipun, Ramadan sekalipun, haji umrah sekalipun, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena kejap molek. Apa makna orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ini pegangan masing-masing. Hak cakap mulut tu cakap asbab, tu tak ada salah tu. Cakap bak wairah ke, cakap bak obat ke, cakap bak itu ini tu hanya cakap asbab, tak ada salah tu. Wairah, apa nama wairah, bubuh nama apa sekalipun, itu hanya cakap asbab. Kemudian pencegahan dia apa, dan pencegahan apa vaksin, apa obat ke, itu hanya percakapan asbab. Itu tak salah. Tapi di sini macam mana iman kita, akidah kita macam mana, tauhid kita macam mana, ini masing-masing. Percakapan ialah kalau makan nasi, kenyanglah kitanya. Kalau minum air, hilanglah dahaga kitanya. Kipas pulak besar, sejuklah kitanya, selesalah kitanya. Itu hanya cakap asbab, tidak salah. Pegangan kita macam mana. Ini bab iman, ini bab akidah, ini bab tauhid. Maknanya apa yang ada kelebihan pada diri kita adalah datang daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah, seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, itu semua adalah pilihan Allah. Itu semua pilihan Allah, qada Allah. Allah nak menentukan seseorang memilih untuk belajar, kemudian belajar, kemudian mengetahui, itu semua adalah kurniaan pilihan daripada Allah. Tak ada sebab apa-apanya. Itu hanya kehendak Allah. Allah memilih kebaikan kepada seseorang, Allah beri pula petunjuk kepada ibadah. Itu pun pilihan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setengah manusia Allah tegah dia daripada ilmu, setengah manusia Allah tegah dia daripada petunjuk kepada melakukan amal ibadah. Itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau kita dikurniakan kelebihan berilmu beramal, pilihan Allah, yang mana kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan ujuk, sebab bukan barang kita pun pada hakikinya. Nak takabur, lagilah tak ada jalan untuk takabur, sebab ini semua adalah pilihan Allah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setengah manusia Allah tegah dia daripada ilmu, Allah tegah dia daripada petunjuk dengan semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalam kitab Penawar Bagi Hati. Inilah landasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah menegah seseorang daripada ilmu, Allah menegah seseorang daripada petunjuk kepada ibadah. Duduk dalam kejahilan, duduk dalam keadaan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirahnya dibalaskan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan keadilan. Sebab apa? Hak dia belaka. Ni kita baliklah pula kepada baik iman dan taat. Rukun nikmat yang keenam adalah qada dan qadar Allah. Jahat, kufur dan maksiat seseorang datang dari qada dan qadar Allah, rukun iman yang keenam. Tak ada hak ni, balik awal. Tak ada hak rukun iman yang keenam, tak ada. Tak ada bicara. Bukan bicara amal sunat, bicara sembahyang sekalipun, bicara puasa Ramadan sekalipun, bicara haji umrah sekalipun. Tapi kalaulah tidak lengkap keenam rukun iman, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelas rukun mereka enam perkara jahat. Apa dia jahat? Kufur dan maksiat. Seseorang kufur, tidak beriman, itu qada dan qadar Allah. Seseorang melakukan kemaksiatan, hati memilih untuk melakukan kemaksiatan, itulah perbuatan Allah. Gerak diam dia melakukan kemaksiatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri, itu adab percakapan. Wajib kita bercakap seumpama itu. Haram kita menyandarkan ke perkara yang jahat, perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah. Haram, dosa besar. Kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah. Tapi pegangan balik kepada rukun iman yang keenam. Itu pegangan. Sebaliknya, kalaulah berpegang di akidah, perkara jahat, kufur dan maksiat bukan datang dari qada dan qadar Allah, tak ada apa dah. Licin, tak ada. Amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak lengkap keenam rukun iman. Ini rukun iman. Tak ada satu rukun, tak ada lah. Macam contoh rukun semayang lah 13. Tak ada satu, tak ada lah semayangnya, walaupun 12 comel sekalipun. Macamlah rukun-rukun yang lain. Ini rukun iman, akidah kita. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah, tak ada apalah. Amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyak lagi lah hak rukun yang keenam ni, hak keluar pegangan-pegangan yang sampai tahap terpesongnya, sampai tahap kafir. Tapi ini bukan bicara zahir, ini kita bicara iman. Islam bicara zahir, iman bicara kepercayaan. Kalau kata kafir bukan batal Islam, dia tetap orang Islam, bermuamalah dengannya sebagai orang Islam, mati dianya diuruskan jenazah sebagai orang Islam. Ini bicara iman. Terpesong di rukun iman sampai tahap kafir ijma' ulama, kekal neraka selama-lamanya. Kalaulah bertaubah kemudian berbetul balik pegangan, sembahyang ke, puasa ke, haji ke, yang dilakukan pada masa berpegang dengan akidah yang kafir, wajib diqadakan kesemuanya, kena qada kembali. Sebab tidak sah sembahyang, puasa, haji serta dengan akidah yang kafir ijma' ulama. Ini pegangan masing-masing. Zahir, macam cakap zahir, kita cakap sebablah. Cakap virus ke, obat ke. Tapi kalau berpegang di akidah, virus itulah semata-mata yang memudaratkan manusia. Berpegang di akidah, obat itulah yang boleh mencegah daripada virus itu memudaratkan manusia. Berpegang ni, bukan bercakap. Bercakap tu asbab. Berpegang di akidah, makna virus itulah semata-mata yang memudaratkan, obat itulah semata-mata yang beri manfaat. Ini tak ada lah kafir ijma' ulama. Sebab An-Nafi' Ad-Dar adalah Allah Subhanahu wa taala. An-Nafi' asma' Allah 99. Ad-Dar Tuhan yang beri manfaat, Allah Subhanahu wa taala. Yang mudarat pun Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kalau berpegang. Ini kita tak boleh menghukum. Sebab kita semua orang Islam. Apabila bercakap menyandarkan kepada asbab, kita hanya letak itu cakapan zahir, bukan pegangan. Yang kita tambah pula, hak ni hak pegangan masing-masing. Maknanya terpesong dalam bab rukun mengkenal ni ada kafir ijma' ulama, dan ada yang dosa besar pasti lagi mubtadi', amal ibadah walaupun tidak wajib diqadakan kembali, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang terbuka hati untuk belajar, seseorang diberi kekuatan untuk beribadah, kesemuanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegah pula akan setengah daripada manusia, daripada ilmu, daripada petunjuk. Itu semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu
an yahdiyahu yashrah sadrahu Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa Allah memberi hidayah akannya, Allah akan buka hatinya kepada agama. Sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa menyesak oleh Allah akan sesiapa, nescaya Allah akan menjadikan dadanya sempit, tidak terbuka pun untuk jalan petunjuk. Cerita bab ilmu, cerita bab amal ibadah, cerita bab ilmu, cerita bab amal ibadah, hati tidak terbuka. Itu sesiapa yang Allah menghendaki, Allah hendak menyesak akan-akannya. Sebab baik datang daripada qada dan qadar Allah, jahat pun datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita syariat, kita menyampaikan syariat, kita memberi nasihat. Syariat diperintahkan kita suruh makruf, cegah mungkar. Itu perintah syariat. Menyampaikan nasihat, suruh makruf, cegah mungkar. Ada yang mudah-mudah turut, ada yang tak peduli pun, bahagian masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau Allah kehendak kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Allah kehendak kejahatan, dia akan dapat kejahatan. Bahagian masing-masing. Tapi tugas dari segi syariatnya, kita suruhlah nasihat. Ada orang suruh semayang mudah-mudah je. Ada orang sebut semayang dia buat senyap je. Suruh tutup aurah, ada orang yang ikut mudah-mudah, ada orang disenyak je. Sama juga belajar fardu ain, wajib ijma' ulama. Fardu ain tauhid wajib kena belajar, fardu ain fiqh wajib kena belajar, fardu ain tasawuf wajib kena belajar. Ada orang mudah-mudah je, ada orang tak terbuka pun, bahagian masing-masing. Sebab apa? Sebab hati bukan milik kita, hati milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah muqallibal qulub. Yang kita baca doa sebelum salam tu kan, ya muqallibal qulub sabin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetap hati aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Mana hati kita milik Allah, Allah yang pusing, bukan kita yang menguasai hati kita. Sebab tu kadang-kadang mudah je nak kepada kebaikan, dia pun kadang-kadang pelik. Kalau kira adat kata tak minat mana, tapi jadi mudah. Sebab apa? Tuhan balikkan hati seumpama tu. Ada orang ni sepatutnya mudah, tapi payah je. Abang apa? Biu je. Kerah pedas je. Wak tak tahu je. Mana kalau kita cakap kapung kok, cakap Gajah Rimau pun wak tak reti, wak dek je. Wak dek tau. Wak dek je. Ataupun panggil apa? Wak duno je. Wajib belajar tu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita ilmu dunia boleh belajar belah-belah tahun, akhirnya ilmu dunia buang, tak ada dah. Ke macam mana orang pesting hodok kerja dah, ilmu dunia dibaca semula ke? Buku-buku SPM ke apa tu baca semula, mutlaah buang habis dah, tak ada dah. Hidup atas dunia lagi ni, tapi ilmu dunia buang dah. Tapi belajar lama mana? Ilmu agama untuk bekal akhirah, penentuan untuk nasib di hari akhirah. Kalau bahagia selama-lama, kalau celaka selama-lama. Ilmunya kita belajar banyak mana, lama mana kita belajar, kita tak peduli. Tapi kita kata kita nak buat amal ibadah bekal akhirah. Amal ibadah adalah berdasarkan kepada ilmu, terutama sekali dalam bab pegangan. Nabi bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh innahu yamsu ada wa yuhramu asya. Nabi kata ilmu pendahuluan kepada amalan. Amalan yang paling besar iman, akidah. Ilmu yang paling besar ilmu iman, ilmu akidah. Dan amal ibadah ialah mengikut ilmu. Nabi kata amal ibadah ialah mengikut ilmu. Bukan kita buat dengan rasa selesa, rasa okey, rasa boleh barangkali. Bukan. Amal ibadah bukan ikut rasa nafsu kita. Nabi kata wal amalu tabi'uh. Amal kita, pegangan kita ikut ilmu, sembahyang kita ikut ilmu, bukan adat, bukan tradisi.
Membaca Al-Quran kita ikut ilmu dengan musyabahah, adat negeri betul-betul, dan guru kata Quran kamu bagus, Fatihah kamu bagus, Yasin kamu bagus, Kahfi kamu bagus, Waqiah comel Waqiah kamu, Mulk comel Mulk kamu. Barulah kita beramal turut ilmu, bukan hanya baca pandai-pandai. Kalau baca pandai-pandai, terkadang Fatihah pun tak luluh. Terkadang Fatihah pun tak luluh. Ini saya tidak pernah menepuhi, tapi ada seorang ustaz, dia perbetulkan bacaan Fatihah. Dia bukan perbetulkan bacaan Fatihah, dia perbetulkan semua bacaan yang ada dalam sembahyang. Dia perbetulkan semua bacaan ada dalam sembahyang. Daripada takbir disuruh baca, daripada doa iftitah disuruh baca. Baca satu-satu dengan Fatihahnya, dengan tasbih dan rokoknya, dengan bacaan dalam iktidalnya, disuruh baca belaka sampai ke tasyahud, sampai ke salam. Hak disuruh baca ni bukan budak-budak, orang tua-tua belaka dah. Bacaan sunat tu sama telah lah. Nak cari hak comel kau, gelak gambar lah. Tapi tak apalah, bacaan sunat tidak membatalkan sembahyang. Tapi pergi kepada bacaan Fatihah, pergi kepada bacaan tasyahud akhir rukun qauli, mengiling kepala. Itu rukun bacaan. Fatihah rukun, tasyahud akhir rukun. Kalau Fatihah, kalau kita tidak belajar, tapi kita dengar semua Fatihah, tu imam baca kuat sentiasa Fatihah. Tu imam pula, tu imam hok kori sedap belaka baca. Kita dengar semua. Tapi kalau kita tidak belajar dengan guru, Fatihah kita tak akan betul. Macam mana dengan tasyahud? Macam mana dengan tasyahud? Bila kita dengar orang baca tasyahud kuat? Bila kita dengar? Fatihah seperti kita boleh tiru. Fatihah seperti kita boleh turut, sebab tu imam baca kuat. Seperti kita boleh tiru, boleh turut sekalipun, kalau tidak musyafahah dengan guru, Fatihah pun tak betul. Bukan cerita Yasin ni, Fatihah pun tak betul. Macam dengan tasyahud. Kita nak tiru siapa? Kita nak turut siapa? Sebab tidak ada orang baca tasyahud dengan kuat. Cuma saya sekali je jumpa sekali semayang baca kuat belaka. Di waktu kelah maghrib untuk budak-budak, lepas isyak berjemaah, tu imam tu baca kuat belaka. Tu nak berlatih. Tu lah pertama kali dengar. Doa iftitah pun baca kuat, tasyahud pun baca kuat. Tu pertama kali dengar orang baca tasyahud kuat. Tapi waktu tu dalam belajar, tapi dia semayang je mak isyak. Maknanya kalau Fatihah yang kita seperti boleh tiru, yang kita seperti boleh turut kerana imam baca kuat dengan sedap, pun salah Fatihah kita, rukun semayang. Macam mana tasyahud, rukun qauli. Ini sembahyang tiang agama. Tak ada tiang agama, tak ada lah pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala baca Quran. Nak letak di mana kalau tiang agama tidak ada? Macam mana kita dengan ilmu dunia belah-belah tahun tadi, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta keuzuran, ya Allah, Fatihah panjang ya Allah, saya tak sempat nak belajar. 7 ayat, satu surah daripada 114 surah sahaja. Satu surah daripada 114 surah sahaja yang mengandung 7 ayat sahaja. Hak itulah satu-satunya daripada budak sampai ke mati, tiap-tiap rakaat itu sahaja. Bayangkan kalau rukun bacaan, rakaat pertama Al-Baqarah contohnya, rakaat kedua Al-Imran contohnya, 17 rakaat, 17 surah. Macam mana? 17 rakaat cuma suratul Fatihah. Tiap-tiap rakaat sembahyang sunat suratul Fatihah, tapi tidak berhadapan dengan guru, tidak menuruti ilmu, Fatihah kita salah. Kita menghadap dengan Allah Ta'ala pada masyarakat, kita ada jalan ke nak minta uzur, nak minta kemaafan. Ilmu turut amal, wal amalu tabi'un. Tapi Nabi menyatakan bahawa akan diilhamkan ilmu, akan dikurniakan ilmu kepada mereka yang ditakdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga,
dan ilmu akan diharamkan, ditegahkan daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang ahli celaka. Itu semua adalah susunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan pada azal orang ni orang yang bahagia, ahli syurga, Allah akan takdirkan jalan ilmu. Kalau orang yang Allah takdir kepada azab, orang yang celaka, ahli neraka, Allah akan tegah haram daripada ilmu. Tak terbuka hati pun nak belajar, tak terfikir pun nak belajar. Hanya fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf sedikit sahaja, tapi tidak terbuka hati, ditegah oleh Allah. Allah kehendak bahawa Allah menyesatkan. Ya ja'al sadahu dayiqan haraja, Allah Ta'ala akan menjadikan hatinya sempit, tidak terbuka. Sebut kata wajib macam mana pun, mengekali jahil fardu ain, dosa yang amat besar macam mana pun, pegangan salah dosa yang besar, sembahyang yang tidak menepati rukun dahsyat dosa besar. Kita nampak orang jahat, orang yang tak sembahyang, dosa besar, kita maklum. Orang sembahyang yang tidak menepati syarat dan rukun, hukumnya tak sembahyang. Sebagaimana Nabi SAW kata pada Khalad bin Rafi', irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sembahyang kamu belum sembahyang. 3 kali Khalad bin Rafi' sembahyang. Nabi kata kamu dok sembahyang lagi. Nabi kata dok sembahyang. Khalad bin Rafi' sembahyang 3 kali dah, buat reka-reka, buat pandai-pandai. Nabi kata kamu belum sembahyang. Kalau orang tinggal sembahyang itu dosa besar, orang yang sembahyang tidak menepati syarat dan rukun, belum sembahyang, dosa besar lah. Macam nak dengar dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad. Hak ni ke kita nak bawa dalam sembahyang kita, nak bawa dalam Ramadan kita, nak bawa dalam kehidupan diri kita, kehidupan keluarga, anak bini kita. Tambahan pula kalau kita sebagai ketua keluarga, kita nak buat agama macam mana pada dalam diri kita, dalam keluarga kita macam mana. Kita dahulu ilmu dunia semata-mata, ilmu agama. Anak-anak kita ilmu dunia semata-mata, ilmu agama. Tapi rupa zahirnya nampak comel lah. Semayang tak pernah tinggal, puasa Ramadan tak pernah tinggal, mengerjakan haji umrah kadang-kadang bukan hak wajib dah, hak sunat, hak zahirnya. Tapi dengan ilmu ataupun tidak, Nabi kata Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu kepada sesiapa yang ditakdirkan pada azal, orang yang bahagia. Dan Allah Ta'ala akan sekat ilmu, haramkan ilmu akan sesiapa yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Mana bahagian masing-masing menyampaikan tugas syariat, menasihati tugas syariat. Tapi kita kena sentiasalah memohon kepada Allah, biar Allah Ta'ala sentiasa buka hati kita kepada 2 permata, ilmu dan ibadah. 2 permata kita mengatakan kitab Minhaj, ilmu dan ibadah. Bukan ilmu nak jadi orang alim ni, ilmu nak jadi orang beragama. Ilmu nak jadi orang alim kena ngaji pondok lah. Kita hanya berilmu untuk jadi orang yang beragama, yang lengkap bahagian Islamnya, yang lengkap bahagian imannya, yang lengkap bahagian ihsannya. Ini orang beragama. Ilmu untuk memastikan usuluddin, tapak agama kita, iman, akidah ahli-sunnah wal jamaah. Ilmu yang untuk memastikan bahawa tiang agama kita sembahyang yang sebenar. Ilmu nak memastikan bahawa hati kita tepat pilih Allah, hati yang bersifat dengan sifat yang baik, tidak bersifat dengan sifat yang diharamkan pada syarak. Ilmu asal fardu ain untuk menjadikan kita ni orang yang beragama. Diri kita, keluarga kita pun sama, keluarga yang beragama. Bukan hanya buat rupa agama dengan rupa sembahyang saja, dengan rupa puasa saja. Baguslah nampak rupa, tapi hakikatnya macam mana, dengan ilmu ataupun tidak. Terutama sekali dalam bab pegangan. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kurniakan ilmu dan taufik pada ibadah, itu kurniaan, tidak ada jalan ujub, wajib bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab setengah daripada manusia Allah menegah akannya daripada ilmu dan petunjuk dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab pegangan kita tetap dah, baik jahat telah diqadakkan daripada azal, syurga neraka seseorang telah diqadakkan oleh Allah pada azal.
Baik iman dan taat Allah telah tetapkan pada azal, balasannya syurga ketetapan Allah pada azal. Kejahatan, kufur dan maksiat telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Neraka seseorang telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum illa waqad kutiba makum nar wa makum jannah." Tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Tetap dah. Maka ditanya oleh sahabat, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami nak berserah kepada ketetapan? Dah Tuhan tetap dah. Neraka Tuhan tetap dah. Syurga Tuhan tetap dah. Dah kami ni pakai duduk nunggu gitu je lah atas ketetapan Allah. Nabi pun kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu dan tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat jadikan bagi kamu. Panjang hadis itu Nabi bersabda, orang yang takdirkan orang bahagia, Allah Taala akan permudahkan jalan ketaatan kepada Allah. Ilmu ibadah. Orang yang ahli kecelakaan, Allah akan permudahkan jalan kecelakaan kepadanya. Jadi macam kita sekarang lah, semua tetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah qadakkan kita macam mana di kalangan orang Islam. Allah qadakkan kita macam mana kita belajar fardu ain dan kita beramal. Perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebaliknya kita bab-bab wa amal tu rajin juga nampak zahir-zahirnya, tapi bab ilmu fardu ain tidak peduli, kita ubahlah, kita ubah. Kita ambil sempurna malam nisfu Syaban, nanti kita akan hadap Ramadan. Kita tiap-tiap tahun Ramadan, satu hadiah kurniaan daripada Allah kepada ummah Nabi SAW. Macam mana Ramadan? Perubahan kepada diri kita dan keluarga kita agama. Ramadan lepas Ramadan, Ramadan lepas Ramadan, kita masing-masing puluh-puluh tahun dah Ramadan, puluh-puluh kali dah Ramadan. Jadi macam mana? Adakah kita ni apa? Pimai tantu apa tu? Mana sama je kita. Tidak ada perubahan. Orang ni orang yang terhalang daripada rahmat Allah adalah orang yang celaka. Nabi kata, fa inna syaqiyya man harma fihi rahmatullahi azza wajal. Sesungguhnya kecelakaan mereka yang ditegahkan Allah daripada Ramadan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Terkadang kita Ramadan kita hanya menempuhi, bukan kita yang menunggu, bukan kita yang menanti. Sebab ke mana pun Ramadan akan mari kepada kita. Ramadan kita akan sapa dia Ramadan. Kita bukan menanti Ramadan, maka kita akan menempuhi Ramadan tanpa ada persiapan. Persiapan iman macam mana, persiapan amal macam mana. Jadi akhirnya sama saja. Ramadan penuh masjid. Ramadan penuh masjid. Habis Ramadan kelas fardu ain hilang belaka. Mana apa? Pimai tantu. Mana sama saja. Tidak ada perubahan. Dengan Ramadan gandaan pahala tidak ada perubahan. Ramadan mengampuni dosa, Ramadan mengangkat darjah, tetapi kepada siapa? Bukan pada semua orang. Tandaannya habis Ramadan, orang yang dipilih oleh Allah, dia akan ada perubahan yang besar dalam kehidupan agama dia, kehidupan agama keluarga. Tapi kalau masuk Ramadan, habis Ramadan, balik macam asal pula. Mana apa ni? Hanya kita menempuhi Ramadan sebagai adah jua. Ini kadang setengah manusia yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu dan petunjuk dengan semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kurniakan kita ilmu dan ibadah, itu adalah pilihan Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita nak ujub, nak perasan lebih dengan ilmu dan amal ibadah yang ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap balik kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah takut ia
akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya, dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Nampak ni Tuhan kurniakan bagai-bagai kelebihan, tapi bukan atas jalan redha Allah. Terkadang atas jalan istidraj. Tuhan beri, akhirnya Tuhan pun balas dengan balasan yang pedih di hari akhirat dengan kelebihan yang ada pada seseorang, yang mana terkadang kelebihan itu bukan dengan redha tapi dengan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.